بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 27. Muka surat 27. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Fussilat. Muka surat 27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita dah habis hari tu ni ayat 34. 35 dan 36. Malam ni kita masuk ayat 37. Baik, dia kata, dan tak kala selesai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada muhasinul a'mal. Yang ini menceritakan tentang keelokan segala amalan yang dilakukan oleh hamba dengan Tuhan dan juga yang dilakukan di antara segala hamba, yakni setengah dengan setengah. Ayat yang kita baca pada bulan lepas, Allah Subhanahu wa ta'ala dah cerita dekat kita tentang beberapa amalan baik yang manusia perlu buat. Di antaranya, kalau kita tengok balik bulan lepas, kita baca ayat Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan menyeru manusia supaya melakukan amal yang saleh dan dia kata, aku orang Islam. Itu di antara amalan-amalan baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang Islam supaya mereka beramal dengan amalan-amalan ini. Kemudian dia kata masuk nyata segala dalil keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni pula dia kata ayat yang kita nak baca nak cerita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keluar dalam internet. Saya baru tengok semalam. Dia berkata berlaku di Palestin. Tak tahu sejauh mana betul lah. Tapi benda tu keluar. Berlaku di Palestin. Pokok bercakap. Saya ingat tuan-tuan pun dapat dah benda ni. Ada keluar. Saya baca semalam. Pokok sudah bercakap. Jadi bila jadi gaduh. Lah ni duk gaduh teruk Islam dengan Yahudi di Palestin. Bila kena hambat. Yahudi kena hambat. Lari menyorok. Pokok bercakap. Benda ni kita dah baca dalam hadis Nabi. Tapi dia kata ini tanda-tanda kiamat. Waktu Nabi Allah Isa AS turun esok ni. Waktu tu Yahudi pergi menyorok balik belakang apa pun. Benda-benda yang dia duk menyorok balik belakang tu akan bercakap. Dia kata di belakang aku ada Yahudi. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW. Tetapi itu tanda-tanda besar sebelum berlaku kiamat. Dia keluar dalam internet semalam ni, dia cerita macam tu. Wallahu'alam sejauh mana betul. Kalau betul, Allah nak tunjuk kekuasaannya. Bercakap, dia kata. Begitu. Baik, so malam ni kita nak tengok di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan setengah daripada tanda alamat keesaan Allah dan kekuasaan Allah itu ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Dan berjalan keduanya dan berganti-ganti keduanya atas qadar yang jadi. Atas qadar yang jadi maksudnya ikut macam yang Allah tentukan. Tuan-tuan, Allah bagi jadi malam, bagi jadi siang ni bukan saja-saja bagi jadi. Allah bagi jadi malam ni ada rahsia yang cukup banyak di sebalik kejadian malam. Tentu bayangkan kalau Allah jadikan siang sampai tak jumpa-jumpa malam. Jenuh kita. Tentu bayangkan kalau Allah jadikan malam sampai tak main siang. Susah kita. Allah jadikan malam, Allah jadikan siang. Yang paling jelas Allah jadikan siang untuk kita buat kerja di atas muka bumi.
Allah jadikan malam untuk kita rehat dan tenangkan dan rehatkan diri. Dan banyak lagi lah kalau kita nak karang. Di antara kebaikan siang, orang sains dia tengok dari sudut sains. Perlunya cahaya matahari untuk nak jadi yang tu yang ni dan sebagainya. Dia baca dari sudut sains pula. Semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi ni, kebaikan dia hanya Allah yang mengetahui. Berapa banyak kebaikan dia hanya Allah yang mengetahui. Maka dia kata Allah jadikan malam, Allah jadikan siang, Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan. Yang semua benda ni bergerak mengikut ketentuan Allah. Sampai jam sekian, matahari kena beredar, bulan nak ambil alih. Sampai jam sekian, bulan kena beredar, matahari ambil alih. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan benda-benda ni semua, dan benda ni dah jadi sunnatullah, sudah menjadi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada lebih dan tiada kurang, dia kata. Dengan manfaat pada keduanya yang tiada dapat dikira-kira. Kalau nak kira manfaat ni, Allah saja yang mengetahui. Tuan-tuan, kalau kita kata, baiklah ni kita bagi masa 5 minit. Tulis atas kertas apakah faedah yang kita dapat daripada mata yang boleh melihat. Ni mata kita bila celak boleh nampak semua ni, apa faedah kita dapat. Tulis dalam masa 5 minit. Berkajang kita boleh tulis. Macam-macam faedah kita dapat daripada mata ni. Nak tahu berapa besar nikmat biji mata ni, Allah bagi buta. Baru tahu kata mata ni cukup besar nikmat dia, dan kalau kita nak bayar, tak terbayang harga dia. Saya dah sebut dah dulu. Gigi palsu pun harga 700. Gigi palsu ada lah ni. Gigi palsu ada lah ni bukan gigi palsu lagu orang duk pakai dulu ni. Orang duk pakai dulu, makan dodoi dia keluar dengan gigi-gigi sekali. Itu gigi palsu dulu. Kan? Pasang depan ke apa, pasang gigit dodoi tu, tarik keluar dengan gigi sekali. Tawah tu sebelah tengok. Ngotok tengok dia ni, dia kata jadi begitu. Lah ni punya gigi palsu, tuan-tuan. Lah ni punya gigi palsu, dia tanam dalam gusi tu. Dia tanam dalam gusi. Apa dia panggil bridging ke apa tu. Kira dia buat bridge. Dia buat macam jambatan. Tak gaduh. Buang pasang. Bubuh tu terus. Tang tu lah. Permanent tang tu lah. Kekal tang tu lah. Gigi tu. Dia boleh buat color gigi tu macam color gigi kita hak lain. Dia boleh, orang tak tahu kata gigi palsu. Tapi sepuntung 700. Pergi klinik hak pakar ortodontik. Apa nama ni? Kan? RM700 sepuntung. Kena reban 4 puntung. Reban dengan kita-kita sekali. Itu dia. Pun macam tu, pun harga dia sepuntung 700, pun dia pasang tu tetap tak buka dah dan sebagainya. Bila makan, dia tak sedap macam gigi asal juga. Itu dia. Nak habaknya apa? Hak palsu ni buat punya cantik, boleh bubuh kekal tahun tu. Bayang sampai 700. Tak sama juga dengan hak Tuhan bagi kat kita. Kalau gigi palsu pi sampai RM700 sepuntung, tuan-tuan boleh bayar harga sebelah biji mata kita. Bukan harga sebiji proton wajah. Bukan harga sebiji proton wajah. Mahal ni sampai tak tahu nak bubuk berapa harga. Demikianlah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan manusia. Menasabahkan manusia yang terima nikmat ni tak bersyukur pada dia. Menasabahkan manusia yang menerima semua nikmat ni tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata yang menunjukkan atas ada maujud yang mentadbirnya hanya satu lagi cukup berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Rabbul Alamin. Semua ni menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada, dan dia bukan setakat ada saja, bahkan dia cukup berkuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kamu sujud matahari dan tiada bagi bulan, wahai segala orang-orang kafir. Walaupun matahari ni jadi sumber kehidupan manusia. Sama ya tuan-tuan, ayam ke matahari ke apa, ini sumber hidup kita.
Kita tak boleh bayangkan macam mana nak jadi apa nak jadi kat kita, macam mana nak jadi atas muka bumi ni kalau sekiranya Allah tak bagi turun hujan walau setitik. Tak tahu bayang macam mana. Tak tahu nak bayang macam mana kalau Allah tak turun hujan walau setitik kat kita. Sungai kering, apa pun tak ada, telaga pun kering, tasik air, semua kering. Apa nak jadi ke kita? Allah bagi hujan mai, dia takung jadi sungai, takung jadi tasik dan sebagainya. Dia jadi sumber hidup kepada manusia. Kita tak boleh bayang apa nak jadi kat kita kalau sekiranya Allah bagi tak ada matahari baru sebulan. Allahu Akbar. Sebulan dia bagi tak ada matahari. Apa nak jadi ke kita ni? Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa. Dia bagi jadi cakrawala yang hebat macam ni. Tapi Tuhan kata, dah aku bagi jadi matahari yang hebat macam ni, jangan hampa pergi sembah matahari pula. Dia kata, kerana matahari itu makhluk aku. Matahari itu aku yang buat dia. Pasal apa yang pergi sembah makhluk, tidak sembah Khalik? Dia kata, pasal apa yang pergi sembah benda yang aku buat, tidak sembah aku yang membuat benda tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana kedua benda itu, yakni bulan dan matahari itu adalah makhluk bagi Allah. Maka sujud pada kedua benda itu syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Dia kata sembah makhluk tak boleh. Sebab tu pun aku buat. Buat apa hampa pergi sembah aku buat? Baik sembah aku yang membuat benda tu. Begitu. Yang ni yang mewajib kekal di dalam neraka selama-lama. Kamu sembah lain daripada Allah, kamu di neraka selama-lama. Baik, Tuhan marah kan? Selalu kita duk bawa contoh, kita jadi suami, kita ada isteri, kita yang duk keluar kerja tunggin terbalik cari rezeki dan sebagainya, kita bagi perlindungan kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. Sakit demam dia, kita sakit sama. Kita punya habis masa, habis duit ringgit, habis tenaga, duk jaga keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita semua. Tiba-tiba isteri kita pergi buat curang dekat kita. Dia pergi cari jantan lain, pergi keluar. Macam mana kita rasa? Setelah aku susah payah kerja cari rezeki kerana nak bagi makan hang dan sebagainya. Setelah sekian lama kita jadi suami isteri, aku duk jaga hang daripada gangguan orang dan sebagainya. Setelah aku habis masa, habis tenaga, habis duit ringgit, habis segala-gala untuk nak jaga hang, hang buat lagu ni kat aku. Kita nak marah. Padahal hak kita bagi ke isteri kita tu, nak banding dengan hak Allah bagi kat kita, bukan bandingan dia. Allah bagi jauh lebih banyak pada tu. Tiba-tiba kita curang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih lagi berhak marah dekat kita. Maka marah Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kata apa? Mewajibkan kekal dalam neraka selama-lama. No, ambil dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi firman Allah, wasjudu lillahi allazi khalaqahun. Dan hendaklah kamu sujud bagi Allah, Tuhan yang menjadi mereka itu, matahari, bulan, malam dan siang itu beradab bagi Allah dengan iman dan tauhidnya semata-mata. Sebaliknya, Tuhan kata sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni lah yang kata ayat sajdah ni tuan-tuan. Kan dia tulis awal-awal surah tadi, dia kata ini ayat sajdah tu kerana ada perkataan wasjudu lillah. Kalau kita duk baca dalam keadaan kita ada tempat ruang untuk sujud, disunatkan kita sujud sajdah. Sajadah wajhiya lillazi, baca ya. Kamu sembah matahari dan sembah bulan serta dengan Allah. Tak mahu dia kata. Allah kita mesti sembah dia saja. Tak mahu sembah Tuhan sambil sembah lain daripada tu. Tak mahu. Sembah Allah, Allah saja. Tak mahu ada lain di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tak mahu isteri kita hidup ada hati ke orang lain. Kita tak suka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi tak suka. Di samping kita kata dia Tuhan, kita hidup ada Tuhan lain pula, kita duk minta dan sebagainya. Tuhan tak suka. Firman Allah, fa in istakbaru, maka jika takabur mereka itu, yakni kapiak-kapiak itu daripada sujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Maka bermula segala mereka yang sisi Tuhan engkau daripada malaikat itu sentiasa mengucap tasbih, sembahyang mereka itu malam dan siang,
Dan mereka itu, yakni malaikat itu, tidak jemu daripada tasbih dengan tiada penat dan tiada lelah mereka itu. Itu dia. Tuhan beritahu kat kita, kalau sekiranya hampa manusia, hampa berasa jemu nak sembah aku nak beritahu kat hampa, aku ada lagi satu kumpulan makhluk yang aku buat, yang mereka ni tak reti jemu sembah aku. Tuhan nak abang kat kita, dia kata kalau hampa ni nak tunjuk kata hampa ni cepat jemu nak sembah aku tak heran dengan hampa. Aku ada sekumpulan lagi makhluk yang mereka ni nama malaikat. Mereka ni sujud aku, sembah aku, bertasbih kepada aku, bertahmid kepada aku, tak tahu penat, tak tahu lelah, tak tahu jemu, tak tahu apa. Yang mereka tahu, mereka taat kepada aku. Tuhan kata kalau hampa tak taat dekat aku tak ada heran sikit pun. Aku boleh buat berapa banyak makhluk lain untuk taat pada aku. Ni yang kata takabur. Tuhan takabur. Tuhan dia berhak dengan sifat takabur. Takabur maknanya dia besar diri. Tuhan saja yang berhak untuk takabur. Lain daripada Tuhan tak boleh takabur. Sebab dalam hadis Qudsi Tuhan ada kata, dia kata al-kibriya'u ridai. Dia kata al-kibriya maksudnya takabur. Sifat kebesaran itu Tuhan kata ridai, itu selendang aku. Tuhan kata aku berhak untuk nak bercakap takabur dekat siapa pun, tetapi makhluk aku tidak boleh ambil sifat aku nak pakai dekat mereka, nak tunjuk takabur kepada aku ataupun kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Dan setengah daripada dalil keesaan Allah dan kekuasaan Allah dan bangkit kubur itu, bahawa engkau lihat bumi itu kering, tiada tumbuh-tumbuhan padanya. Maka apabila kami turun atasnya air hujan, bergerak melampaui tumbuh-tumbuhan, dan kembang bumi jadi hidup kemudian daripada mati. Tuhan kata, selain daripada aku berkuasa buat malam, siang, bulan, bintang, matahari dan sebagainya, selain daripada tu, aku berkuasa bagi orang yang dah mati bangkit balik, hidup balik. Aku berkuasa, Tuhan kata. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kita mati-mati, ya teriak lah. Nak buat apa? Orang mati kita tak boleh bagi hidup balik. Kalau sekiranya ada teknologi boleh bagi hidup balik orang mati, orang hak kaya raya, jutawan tak mati dalam dunia. Bill Gates ni, orang kaya dalam dunia ni. Bill Gates, tokil Microsoft. Orang paling kaya dalam dunia, orang kata lah. Kalau sekiranya ada teknologi, tak kira mana lah, Jepun ke, mana ke, ada teknologi, boleh bagi orang mati hidup balik. Bill Gates tak akan sayang duit dia. Walaupun dia terpaksa belanja setengah daripada kekayaan dia, walaupun dia terpaksa habis semua kekayaan dia, dia akan habiskan untuk nak hidup. Bila hidup, dia cari balik duit lepas tu. Tapi apa nak buat? Tak ada kuasa manusia ni. Tak ada kuasa nak bagi hidup balik orang mati. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku ada kuasa tu. Manusia yang mati, bukan matilah ni saat lagi aku bagi hidup dah. Mati sampai beribu-ribu tahun dah mati, duduk dalam tanah dah. Dah hancur luluh, tinggal tulang belulang. Tulang pun hancur dah duduk dalam bumi tu. Sampai yang dikatakan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan esok ni, aku kata bangkit semua manusia. Seperti mana Tuhan kata, cuba hampa tengok Ustaz, ada bumi yang kering kontang, tak ada air walau setitik. Aku buat main ayam kepada bumi itu. Tiba-tiba bumi yang kering kontang, gurun, tak ada apa, boleh tiba-tiba jadi kawasan yang subur dengan pokok-pokok yang menghijau. Tentu macam soal Abang Bila itu ni cerita Libya punya cerita. Soal Abang Ayahat, saya lupa. Tapi saya potong simpan. Libya. Kenal Muammar Gaddafi, pemerintah Libya. Dia kerah jurutera engineer di Libya ni buat satu kawasan jadi empangan besar di tengah-tengah gurun Sahara. Tuan-tuan, gurun Sahara. Kita dengar gurun, kita gerona. Kan?
Gurun Sahara tu, gurun hak paling besar, hak kering kontang, hak paling panas dalam dunia. Berapa orang mati di gurun Sahara ni kerana apa? Kerana sesat tengah padang pasir, panas terik. Saat lagi dia main ribut debu dan sebagainya, mati berapa orang dah jadi tulang rangka tengah gurun Sahara ni. Gurun Sahara yang dulu 40 tahun dulu, 30 tahun dulu, 20 tahun dulu, tak ada siapa pernah terlintas dalam kepala boleh jadi kawasan tanam sayur dan tanam pokok buah-buahan. Tiba-tiba hari ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala jadi satu kawasan subur, pokok menghijau, kebun yang cukup hebat. Bukan kerana Muammar Gaddafi, dia hanya sebab musabab saja, tapi dengan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak hidupkan bumi yang orang semua kata mati. Muammar Gaddafi arah dia punya engineer dia pergi nak buat empangan simpan air di tengah gurun Sahara. Bila dia mula-mula bagi idea tu pada tahun 80 dulu, engineer dia pun kata dia dah gila. Engineer dia kata dia gila. Dia pun kata dia ni gila ni. Gurun Sahara dia suruh pergi buat empangan simpan air, nak ambil air tang mana dia pun kata. Tapi dia suruh juga. Dia ambil masa hampir 20 tahun. Berbelas-belas tahun dia ambil masa tu nak jadi tu kawasan empangan tu. Besi yang dia gunakan untuk nak buat projek tu, besi tu kalau sekiranya dibuat lengkaran, lengkap dunia, lengkap bumi ni, dia kata boleh lengkap berapa puluh kali kah? Dia kata banyaknya besi yang digunakan nak buat gurun tu. Hari ni daripada kolam yang dia buat tu, seluruh rakyat Libya ambil air daripada situ. Dan mereka boleh guna air secara mewah lah ni. Tuan-tuan, kita abang Libya tak nampak lah, kita tak pernah pergi Libya. Tuan-tuan pergi Mekah. Tuan-tuan pergi Mekah. Pemandangan yang sangat biasa pada mata kita di Mekah apa dia? Lori tangki air. Itulah pemandangan yang paling banyak di Mekah. Kita duduk di Mekah, lori tangki air. Lori bawa air saja. Selang 2-3 biji kereta, lori tangki air. Selang 2-3 biji kereta, lori tangki air. Satu Mekah tu, duk harap lori tangki air ni pergi hantar air. Hotel punya besar tu, lori ni pergi hantar air. Kita pergi mula-mula sampai nak buat leguduk di Malaysia lah. Mandi berum-berum, panas pula di sana. Mandi berum-berum, kawan hak berikut ni maki kita. Dengan kerana kita mandi lama sangat, dia masuk-masuk buka pancong, buka saja. Air titik tak keluar. Habis dah air dalam tangki tu. Telefon pula, panggil pula lori main hantar air. Kalau Mekah tu sakatlah keliling apa semua, bukan gurun Sahara. Kalau Mekah tu air tak ada apatah tu, tuan-tuan boleh bayangkan gurun Sahara, tak ada langsung air di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala mau usaha Gaddafi ini membawa hasil, maka Allah takdirkan terpancut air daripada perut bumi gurun Sahara yang kering kontang. Mereka pile masuk tu macam orang duk buat boring air kan. Orang duk buat pancong boring daripada perut bumi tu. Duk pile masuk tu, masuk tak tahu di mana nak jumpa air. Masuk sampai berapa kilometer dalam tu baru jumpa air. Bila jumpa dia temuk keluar sampai tak habis-habis air ni. Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa. Baca cerita tu lebih detail lagi. Apa jadi? Engineer yang pada mulanya kata Gaddafi dah gila, bila mereka jumpa air ni pula dia tembak naik macam mana gas bagan Datuk tembak. Dia tembak air naik. Dia tembak naik tu. Engineer ni pakat ambil air tu, ambil air sembahyang, sujud syukur. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Baru sangat benda ni di Libya ni, baru sangat. Dan dikeliling kawasan empangan air yang berjaya dibuat oleh mereka ni semua dengan izin Allah ni, dikeliling tu dah jadi kawasan yang menghijau semua sekali dengan tanaman sayur, buah-buahan, apple, anggur dan sebagainya, semua tu ada di sini. Satu benda yang siapa pun tak pernah sangka, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mau, siapa pun tak boleh halang dia. Inilah kekuasaan Allah.
Subhanahu wa ta'ala yang Tuhan nak beritahu. Bumi yang asalnya kering kontang, tiba-tiba tumbuh pokok-pokok dan berkembang menghijau dengan hebatnya. Kalau bumi yang kering yang hampa tak sangka boleh jadi subur, aku boleh bagi jadi subur. Macam itulah manusia bila mati dah jadi tulang. Hampa tak sangka manusia tu boleh jadi balik manusia yang ada tubuh badan yang sempurna. Aku boleh buat macam itulah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, innal ladzi ahyahal muhyil mauta. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Bahawa Tuhan yang menghidup bumi yang mati itu sesungguhnya dapat menghidup ia akan segala orang yang mati dengan roh dan jasad pada hari kiamat nanti. Dia. Tuhan, dia tak kediakan benda tu jadi di Libya dengan tujuan supaya manusia yang tengok benda tu ingat, kita esok pun Tuhan boleh bagi hidup macam tu lah juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Innahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Tuan-tuan, yang ni kita kena ingat betul-betul. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan, apapun juga benda, dialah yang paling berkuasa. Tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Tuhan boleh buat. Begitu. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Bahawasanya segala mereka yang beri simpang mereka itu pada segala ayat Quran kami itu, tiada tersembunyi mereka itu atas kami. Maka kami lagi balas mereka itu dengan azab neraka. Yakni jika tiada taubat. Maka makna bagi simpang itu ialah dengan menganggap dusta akan Quran. Dan kata syair. Dan kata sihir. Dan tukar dan takwil yang batil akan Quran itu. Yang ini amaran. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi amaran. Dia kata mana-mana orang yang cuba nak putar belit ayat Quran. Mana-mana orang yang cuba nak berhujah dengan orang guna ayat Quran dengan tujuan nak putar belit. Putar belit ni maksud apa tuan? Maksudnya dia tafsirkan ayat itu menyimpang daripada tafsiran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang diakui oleh Nabi. Ya, baik. Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata man fassara al-Qur'ana bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Nabi kata barang siapa yang tafsir ayat-ayat Quran pakai akal dia. Dia baca, oh dia kata ni maksud lagu ni kot. Dia tafsir pakai akal dia. Fa'asaba. Nabi kata tiba-tiba tafsiran dia betul. Betul macam hak Nabi mau. Faqad akhta. Nabi kata itu pun kira salah juga. Pasal apa? Pasal asas tafsiran dia agak-agak. Tak boleh. Walaupun kebetulan betul macam hak Nabi kata, tapi sebab dia tafsir tadi ni, tafsir ikut akal dia, pakai agak, kira tak betul juga. Punya ketatnya disiplin nak tafsir Quran ni. Maknanya apa? Maknanya Quran ni sama sekali kita tidak boleh tafsir ikut akal kita. Sama sekali tidak boleh. Dia kena ikut tafsiran yang telah pun ditentukan oleh Nabi SAW. Kerana hak Nabi kata tu, hak Allah Subhanahu wa ta'ala mahu. Begitu. Maka barang siapa yang cuba takwil dengan takwil yang tak betul, cuba tafsir dengan tafsiran yang tak betul, maka orang-orang yang macam ni diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala awal-awal dalam ayat ni. Firman dia, afaman yulqa finnar khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Maka adakah mereka yang dilontar pada dalam neraka itu baik? Ataupun mereka yang datang hal keadaan aman pada hari kiamat daripada neraka, itukah yang lebih baik? Tuhan bagi kat kita suruh fikir. Tuhan kata Allah ni, aku nak tanya hampa satu soalan. Orang hak kena lempak masuk neraka dengan orang hak terlepas daripada neraka, siapa baik? Tuhan kata. Orang yang kena masuk neraka dengan orang yang selamat daripada neraka, hak mana baik? Tuhan kata. Adakah orang hak masuk neraka baik? Macam tu Tuhan tanya. Maka dengan yakin
Orang yang dapat aman itulah yang baik. Dengan penuh keyakinan, orang yang waras fikiran, mereka akan kata apa? Mereka akan kata orang tak kena neraka itulah yang baik. Tentu punyalah. Siapa mau masuk neraka? Kalau kita pergi tanya orang-orang yang bantah, orang-orang yang bantah Quran, mereka pun tak mau masuk neraka. Tapi bantah. Kan? Dia duk bantah Quran. Dia pergi duk kata pula. Dia pergi duk kata. Mana boleh dia kata kita kenakan hukum sebat 80 rotan? Tak boleh. Dia kata kita nak kena hukum sebat 80 rotan kepada orang yang menuduh. Tak boleh. Dia kata ni buat nanya orang. Dia kata. Sedangkan perintah hukum sebat 80 rotan ini sabit daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit daripada ayat Quran pula lagi. Orang-orang yang yarmun al-muhsanat ni, orang-orang yang menuduh, orang-orang yang baik, dia tuduh orang tu berzina, dengan kerana dia tuduh, dia telah mengaibkan orang tu, menjatuhkan maruah orang tu. Maruah ni bukan marah, tuan-tuan. Senang ke tuan-tuan kita nak ada maruah dalam diri kita? Daripada kita budak-budak, sampailah kita jadi dewasa, sampailah kita jadi orang tua, kita punya duk bina diri kita nak jadi orang baik. Dan kita sememangnya pun orang baik. Tiba-tiba mai satu orang, pergi duk perosak maruah kita. Pergi duk kata kat kita lebih kurang. Pergi duk cerca kita lebih kurang. Sedangkan kita tak seperti yang dia kata. Tak seperti yang dia cerca. Dia menjatuhkan maruah yang kita bina puluh-puluh tahun. Patutkah orang ni dilepas begitu saja? Maka Islam tak suka perbuatan pergi duk penjatuh maruah orang. Orang yang menjatuhkan maruah orang dengan melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti dan tidak ada saksi, orang-orang macam ni wajar dikenakan haddul qazaf. Dia kata hukum hudud kerana menuduh, tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Dia dikenakan 80 rotan atas belakang. Kalau mai satu orang perempuan, dia tak kahwin lagi, tiba-tiba perut besar. Perut besar itu menjadi bukti bahawa dia telah ada hubungan yang menyebabkan dia mengandung. Bila dia dibawa ke muka pengadilan, nak bercara dia, pasal apa hang tak kahwin lagi, pasal apa hang boleh mengandung? Bila bawa dia ke muka pengadilan, dia pergi bubuh nama siapa-siapa. Dia kata ni, saya ni duduk dalam perut saya, anak ustaz ni, dia bubuh ustaz tu. Tuan-tuan, kita kena tuduh ni macam mana tuan-tuan? Kita tak buat. Demi Allah kita tak buat. Tak pernah teringat nak buat. Bahkan kita sangat jijik dengan benda tu. Tiba-tiba senang-senang dia main kata, ni, dia ni buat. Anak hak dalam perut saya ni, anak dia ni, dia kata. Sikitkah maruah kita terjejah, tuan-tuan? Berapa banyak manusia yang ada telinga duk dengar ni, berapa banyak manusia yang dengar-dengar tu, ish, tak sangka aku. Turik kata lagu tu. Manusia, tuan-tuan, manusia bila berita macam ni cukup tangkap. Berita, cerita hak jenis nak pelingkup orang ni, ush, mai-mai abang. Aku tak sangka, tengok cakap bagus kan. Betul ke dia pergi buat? Soalnya betul ke? Betul ke seperti yang dituduh tu? Betul ke seperti yang diceritakan tu? Betul tak kira lagi. Masyarakat dah mula rosakkan maruah dia. Nampak? Kita tak nampak benda ni. Melainkan kita kena. Mai satu perempuan jalan mana kan dia tunjuk mai kat kita. Dia kata dia ni Allah. Tentu pernah dengar cerita tentang Juraij. Juraij kena macam ni lah. Juraij ni, cerita Juraij ni tuan-tuan, bukan cerita Israeliat, bukan cerita dongeng. Cerita Juraij ini, cerita hadis. Cerita Juraij ini, cerita yang sabit daripada hadis sahih. Juraij, satu orang abid billah, kuat beribadat kepada Allah. Sampai tak mau duduk dengan orang ramai ni pasal dia lemah dengan kerosakan yang ada dalam masyarakat ni. Bawa diri pi ke hujung kampung, buat satu kemah, duduk dalam tu, buat satu pondok kecil, duduk dalam tu, sembahyang, berzikir dan sebagainya dalam tu. Orang baik, ada orang dengki. Juraij bukan kacau siapa pun, dia nak duduk dalam tu, dia nak ibadat, dia nak zikir, fikir dia lah. Ada juga orang sakit hati. Maka akhirnya apa jadi? Mereka sudah dicari satu perempuan jalan yang ada pada masa tu. Mereka suruh perempuan jalan ni hampir mengaku. Kata hang ada buat benda tak elok dengan Juraij. Perempuan
Tuan Jalang ni pun bila dengar macam tu, bila sampai sana dia cuba dulu nak mengorat Juraij ni, duk ajar-ajar, Juraij tak maulah, aku tak ada masa benda lagu ni. Aku yang lari mai buat pondok duduk asin ni pun pasal aku tak suka benda lagu ni lah. Dah aku lari mai duduk jauh, takkan aku nak buat benda lagu ni. Dia tak layan lah. Bila tak layan, perempuan Jalang ni sudah sakit hati. Bila sakit hati, dia pergi cari satu penggembala kambing manakah, dia berzina dengan kawan tu dan dia mengandung anak kawan tu. Bila dia mengandung, dia pergi tengah masyarakat, dia kata, aku ni mengandung anak Juraij. Dia kata, la ilaha illallah. Hamba Allah tu tak tahu apa pun. Duduk dalam pondok, duduk baca, duduk zikir, duduk apa semua, ibadat dekat Tuhan. Tiba-tiba benda ni tersebar dalam masyarakat. Dan orang ni pula, dengar-dengar ni, dia dah, tak sangka tengok bagus, nampak hijau semut, tak macam karang macam-macam. Jom tu, jom pergi pukul. Peruntuk rumah dia pukul Juraij ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak selamat dia. Kerana apa? Kerana dia orang yang sangat baik, Juraij ni. Masa dia pergi serang pukul dia ni, perempuan Jalang ni dah lahir anak, dah keluar mai dah anak ni. Dia pun pergi sekali duk gendong anak, nak tarik simpati orang. Bila orang tengok perempuan ni, tengok anak ni, lagi orang meluat dekat Juraij ni. Pukul dia, katok dia. Dia kata, nanti sat dulu. Izinkan aku nak semayang dulu, dia kata. Dia pergi semayang. Lepas semayang, dia mai balik, dia kata, izinkan aku nak tanya budak ni, siapa pak dia? Bila dia kata lagu tu, dia kata, hang, Tok Saduk ni, kata, hang, dah hang buat tak elok, nak pergi buat wayang pula tanya budak-budak ni mana boleh bercakap. Kan, ni geng hang nak pergi balon dia ni. Juraij pun jolok dengan jari dia di perut budak ni. Dia kata, man abu, siapa bapa kamu? Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, budak ni jawab. Dia kata, bapa aku ra'il ghanam. Dia duk bela kambing tu di kaki bukit. Tak kejut Nabi, bapak ni semua jadi terkejut kata. Dia berkata. Lompat-lompat terkejut. Budak boleh cakap abang apa semua. Tengok macam tu, barulah pakat salah pergi kat Juraij, minta maaf lah Juraij, kami duk sangka sungguh dah hang ni sebenarnya orang bagus apa semua. Lah ni jangan duk marah kami akan buat balik rumah hang daripada mah dalam hadis kata. Kalau hang mau, kami nak buat balik rumah hang ni daripada mah. Juraij kata tak payah, aku tak mau yang tu semua. Tapi marah dia rosak, dia menanggung tu berapa lama? Kita ni kalau senang-senang orang main tuduh kita macam tu, kata kita ni pergi buat jahat dengan satu orang mana dan sebagainya, apa jadi kat kita? Marah satu, rumah tangga hancur tu dah. Isteri tak mau dengar apa dah. Dia kata, sudahlah, dia kata, saya tak sangka abang buat kat saya lagu ni. Benda tak betul. Kita kata, sudahlah abang ni memang tak boleh percaya. Allahu Akbar. Kan? Ini marah. Maka dengan kerana itu, Islam buat mai satu hukum. Dia panggil haddul qazaf. Hukum sebat 80 rotan kepada orang yang tuduh orang sedangkan dia tak ada bukti dan tidak ada saksi. Itu tujuan dia. Bukan tujuan hukum sebat 80 rotan kepada orang perempuan yang tuduh sembarangan orang lelaki-lelaki ni. Hukum itu bukan nak menganiaya orang perempuan. Dah. Kita kalau tak faham, kita jangan ulas. Sebab ulasan kita itu merosakkan kita sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda yang nak diberitahu oleh agama pada kita. Agama ni bukan ada apa. Dia nak suruh kita jaga. Jaga diri kita. Kalau kita buat benda baik, kita dapat balasan baik. Kita buat benda buruk, kita dapat balasan tak elok daripada Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata iaitu mereka yang Islam dan beriman. Artinya benar hati. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah semata-mata, dan benar dan membenarkan segala rasul, dan membenarkan Quran itu sebagai kalam Allah, dan membenarkan hari kiamat sebagai hari akan dihidup sekalian yang mati, serta dapat balasan kebajikan ataupun kejahatan, dan membenarkan segala khabaran yang kemudian daripada mati. Inilah rupa orang yang hendak dapat keamanan di hari akhirat. Adapun orang yang dilontak ke dalam neraka ialah orang yang sembah asnam, yakni sembah berhala, atau sembah matahari, atau sembah bulan, atau sembah malaikat, atau sembah jin, atau sembah kayu, batu dan sebagainya, ataupun i'tiqad ada lain daripada Allah jadi Tuhan, ataupun Allah ada anak, ataupun kata Isa dan Uzair itu anak Allah, ataupun dusta Nabi, ataupun dusta Quran, ataupun dusta hari kiamat, ataupun i'tiqad betul agama kafir semua sekali. Itu dia.
Tak boleh. Sampai hak tu pun tak boleh. Tak boleh kita kata dengan mulut kita, Allah agama semua sama lah, semua orang buat baik. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata Islam sama dengan agama lain. Islam tak sama dengan agama lain. Nabi kata dah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam cukup tinggi. Tak ada satu benda lain boleh menandingi ketinggian Islam. Tentu kita orang Islam, dia kata lagu tu, kita kata Allah, agama apa-apa sama lah, semua seorang orang buat baik. Tak boleh kata lagu tu. Dia kata apa situ? Dia kata ataupun i'tiqad betul segala agama kafir. Bila kita kata sama, mana betul juga lah. Islam betul, dia pun betul. Tak boleh macam tu. Dia kata inilah rupa orang yang hendak dilontar di dalam neraka itu. Orang yang kata lagu tu, Tuhan kata, dia aku pun neraka lah. Aku tak mau tengok muka dia. Pasal apa? Pasal agama yang aku buat turun, dia boleh pergi kata sama dengan agama lain, hak manusia mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. I'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir. Kerjalah oleh kamu barang yang kamu kehendaki daripada dua puak itu. Tuhan kata ikut suka hampa. Nak ikut puak mana? Lah ni duk ada dua puak depan hampa. Satu, hak nak kena lempak masuk neraka. Dan yang kedua adalah yang terlepas daripada azab neraka. Hampa nak pihak mana? Ikut suka hampa. Tuhan kata. Pilih hak mana hampa mahu. Pilih mana yang kamu suka. Dia kata. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan. Dengan yang kamu kerja itu, dia amat melihat. Tiada tersembunyi kerja kamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sesuatu. Hampa buat apa pun Tuhan tahu, tak ada satu benda hampa boleh buat sembunyi daripada pengetahuan Tuhan. Begitu. Firman Allah, innal ladzina kafaru bidzikr lamma ja'ahum. Bahawasanya segala orang yang kufur dengan Quran, tak kala datang ia, yang ni datang Quran akan mereka itu. Mana-mana orang yang apabila orang baca Quran kat dia, dia tak mau pakai. Orang baca kat dia, depan dia orang baca ni ayat Quran ni, ayat daripada surah An-Nur. Tuhan kata suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin. Tuhan sebut terang-terang. Ini adalah satu surah. Kami yang buat turun surah ni. Dan kami yang memfardukan semua benda yang ada dalam surah ni. Terang-terang Tuhan kata ini satu surah, ini satu ayat Quran, kami yang buat turun dan kami fardukan, wajibkan, mesti kena buat semua benda yang kami sebut dalam surah ni. Dia dengar. Dia kata tak boleh. Tak, zaman Nabi betul lah boleh, lah tak boleh. Dia kata begitu. Ada tak ada tuan-tuan orang cakap lagu ni? Ada orang cakap macam ni. Kesian. Kita jauh sekali daripada nak kata apa-apa ke orang macam ni. Jauh sekali daripada nak hina dia. Jauh sekali daripada nak mencemooh dan sebagainya pada dia. Tapi kita nak habaq kat dia. Tak sah bersikap macam tu. Pasal apa? Pasal sikap itu terang-terang kita langgar ayat Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat ni bahawasanya segala orang yang kufur dengan Quran. Kufur maksudnya bantah, engkar. Kufur ni bukan kata ambil Quran lempak buang. Kufur ni bukan kata ambil Quran koyak-koyak buang ke atas jalan. Kufur ni maksudnya engkar. Kufur dengan Quran maksudnya engkar. Tak mau ikut apa yang Quran kata. Walau dia semayang sekalipun, kalau dia tak mau ikut apa yang Quran kata, dia kufur. Maka Allah kata dalam ayat ni, innal ladzina kafaru bidzikr lamma ja'ahum. Bahwasanya segala orang yang kufur dengan Quran, tak kala datang Quran akan mereka itu. Bila Quran orang mai baca depan dia, dia nak pakai. Kami balas akan mereka itu dengan dilontar dalam neraka. Tuhan kata mudah aja. Orang macam ni, aku buatlah neraka. Tak ada masa dah nak terang apa lebih kat mereka ni. Pasal aku bagi masa cukup dah. Masa duduk atas dunia dulu, aku bagi masa umur 40, umur 60, umur 80, umur sampai 100 hidup atas dunia. Takkan tak cukup masa tu untuk nak faham ajaran agama Islam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun dekat kita. Begitu. Firman Allah, wa innahu lakitabun aziz. Dan bahawasanya Quran itu kitab yang sangat kuat. Tiada dapat dibatal ataupun tiada dapat ditukar oleh sesiapa.
Quran ni tuan-tuan pada dulu sampai lah tak ada satu huruf orang boleh tipu. Tak ada satu baris orang boleh tipu. Ada orang buat, sat aja orang dapat tahu. Terus ditarik balik, tak ada dalam masyarakat. Ada orang buat. Hari itu dulu lama sekali dia pindah ayat innama yakhshallah min ibadihi ulama. Perkataan Allah dengan perkataan ulama tu dia ubah balik. Hak bagi sebenarnya innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Allah tu baca dengan fathah dengan baris atas. Al-ulama dibaca dengan baris depan. Maksud dia ulama adalah manusia yang sangat takut kepada Allah. Itu ayat Quran hak tu. Musuh Islam ni dia pun pandai tentang Quran. Dia pindah dua baris tu. Dia tukar jadi innama yakhshallahu min ibadihi ulama'a. Dia jadi apa? Dia jadi sesungguhnya Allah takut dekat alim ulama. Nampak? Dia bukan cakap ubah baris. Bahkan ubah baris menyebabkan berubah makna. Bukan sahaja berubah makna, bahkan menjejaskan akidah. Kalau sekiranya dia baca dalam keadaan dia faham. Tapi usaha-usaha yang dibuat oleh musuh-musuh Islam nak pelingkup Quran ini, sat saja. Allah sedarkan orang Islam, sat saja. Sebab daripada Quran mula turun dulu, sahabat-sahabat Nabi hafaz Quran, sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, akan ada di atas muka bumi ni orang yang hafaz Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, kami yang turunkan ayat Quran ini. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang buat turun Quran ni dan kami jaga Quran ini. Bila Tuhan kata lagu tu, Tuhan jaga Quran. Tak ada seorang manusia pun berjaya nak tukang ataupun nak pindah apa-apa ayat yang ada dalam Quran. Ini keistimewaan Quran. Tuan-tuan, jadi kita ni dah jadi orang Islam. Kita dah tahu benda ni semua. Tak patut sangatlah kita jadi manusia yang tidak yakin dengan agama Islam kita sendiri. Tak patut sangat. Bahkan sepatutnya kita ni jadi apa? Jadi manusia yang apa cerita pun kita tak lepas Islam. Walau melepuk tangan kita, kita tak lepas Islam. Islam agama kita. Kita tak suka dengan orang hina Islam. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi faham kepada kita daripada ayat yang kita baca tadi. Lepas ini kita sambung ayat 42. Ayat 42 kita sambung lepas ni dan insya-Allah kita 3 muka lagi habis surah Fussilat ni dan kita akan masuk surah Asy-Syura Makkiyah. Asy-Syura yang diturunkan di Makkah.